Al-faidatul ula, faedah yang pertama tanda ni pelajar, ayat wa anna ila rabbikal muntaha, wa anna ila rabbikal muntaha, kepada Allah lah kembalinya segala perkara, kepada Allah kembalinya segala perkara, sama ada fizikalnya kita akan kembali, yang makan mati, kita akan kembali bangkit daripada kubur. Satu. Secara maknawi, ai hukum hakam halal haram kena kembali kepada Allah. Itu ulama tafsir kata al-muntaha fi umuriddin wad dunya. Urusan dalam agama kita, urusan dunia, kita kena kembali kepada Allah. Jadi kita nak jatuh hukum, kita kata mana hukum Allah? Tak. Kita pakai hukum luk kromo, segala ruk atas dunia ni kita pakai kecuali hukum Allah. Mak, itu tidak kembali kepada Allah nama dia. Itu kembali kepada orang putih. Na'udzubillah. Dan kembali kepada Allah juga dengan makna kita akan dibangkitkan, mati dan dibangkitkan semula, kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka kita kena sedar di situlah. Kita kena sedar kembali kepada Allah ni dengan dua dimensi, satu fizikal, satu lagi ilmu dan amal. Mana kalau kita kata amalan aku ni kembali kepada Allah, artinya kita laksanakan hukum Allah, kita ibadat untuk kerana Allah, bukan kerana manusia. Itu dia panggil ila wa ila rabbikal muntaha, ay muntaha dari sudut dua dimensi. Dua dimensi maknanya kita pergi dua-dua, dua kumpulan. Baik, kita berpindah pula kepada faedah yang kedua, al-faidah ats-tsaniyah, wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah Ta'ala yang menggembirakan, menyebabkan, menjadikan kita ketawa, dan Allah juga jadikan kita duka cita. Apa dia kata? Ayat ini dilalatun, menjadi dalil bahawa anna kullama ya'maluhu al-insan, semua yang kita buat ini fa bi qada'illahi wa qadarihi, dengan takdir Allah, dengan ketetapan yang Allah Ta'ala buat. Semua benda, hatta dhahik wal buka, ketawa, senyum, suka dengan ketawa pun kita buat di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Kita kan suka, betul, kita yang suka, kita yang pilih, tapi takdir Allah yang tentukan. Itu dia panggil dalam kitab mazhab Ahlussunnah ni, Allah Ta'ala ciptakan kita dan amalan kita. Ada kumpulan lain pula dia kata dah, Tuhan buat kita, yang amalan kita sendiri buat. Ada kumpulan Jabariyah, ada kumpulan Mu'tazilah, kumpulan-kumpulan karut ni macam-macam ada. Pelajar-pelajar kena baca, kena mengenali. Dia panggil mengenali al-firaq. Buku ada dalam perpustakaan. Sekali kena naik tengok, kan? Ustaz-ustaz kita ni bawa pelajar-pelajar mengenali buku-buku dalam perpustakaan pondok kita yang begitu besar, ambil manfaat. Kena belajar, dipanggil al-firaq, mengenali kumpulan-kumpulan yang sesat. Lain daripada kita kumpulan yang hak baik, kita kena kenal hak sesat baru kita tahu, kan? Semua benda kita tu duduk di mana? Duduk di bawah takdir Allah Ta'ala. Tuhan kata adhaka wa abka, amata wa ahya. Hidup pun Allah Ta'ala yang buat. Jadi kita kena sedarlah bahawa kita ni di bawah kuasa Allah Ta'ala. Tuhan bagi umur, kita hidup. Tuhan tarik umur, kita mati. Allahu Akbar. Faedah yang ketiga, apa dia kata? Wa annahu khalaqaz zawjaini az-zakar wal unsa. Allah Ta'ala menciptakan dua pasangan, laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa khalaqa hazaini as-sinfaini. Allah Ta'ala jadikan dua kumpulan ini yang berbeza dari sudut kejadian, beza dari sudut cita rasa, berbeza dari sudut pencapaian akal, pemikiran.
berbeza dari sudut fikrah, berbeza dari sudut warna, tinggi rendah. Semua ni ingat min syai'in wahidin, daripada sumber yang satu, min nutfatin, daripada air mani. Cuba ambil air mani, sama ya air mani tu, tapi kenapa keluar berbeza-beza? Jawab dia, hadza yadullu ala kamali qudratihi jalla wa ala. Ini menunjukkan kepada sempurnanya kuasa Allah azza wa jalla. Sempurnanya kuasa Allah. Allah Ta'ala turunkan hujan, air yang sama, buah berbeza. Ada ni naik rupuk, ada lalang, ada ni pokok yang berdekatan. Hak ni manis, hak ni masam, macam-macam. Karena itulah kata para ulama tadabbur, dia kata berbeza laki-laki dengan perempuan memang sudah tak boleh nak samakan. Ada orang cuba nak samakan laki-laki perempuan, nama dia kumpulan LGBT. Kita kata kumpulan ni kalau dihantar ke zoo negara, penduduk warga zoo pun bingung nak tak mana dia ni. Orang ada laki-laki, ada jantan, ada betina, kau mari betina jantan sama, tak? Pelik. Jadi kalau ada orang nak samakan laki-laki dengan perempuan, maka orang tu perlu dihantar ke, dia semok balik dia punya pemikiran dia ni tak cukup ubat ke macam mana. Mana ada laki-laki sama dengan perempuan, tak mungkin. Dia panggil musyawarah. Sekarang ni ada gerakan woman lib, hak asasi wanita ni nak sama dengan laki-laki. Kita kata sudut buahlah buatmu, mana boleh sama laki-laki dengan perempuan, tak akan sama. Laki-laki perempuan nak sama. Baik, faedah yang keempat, min nutfatin idza tumna, daripada air mani yang terpancar. Hadza min a'zami al-adillah. Ayat ini menjadi dalil yang agung, yang besar, ala kamali qudratihi subhanahu wa ta'ala, sempurnanya kuasa Allah, wa infiradihi bil izzati wal azamah, bagaimana Allah Ta'ala itu ketunggalan dia dalam keagungan dan kemuliaan. Dia kata ini daripada dua dimensi, dua sudut. Yang pertama, annahu aujada, Allah Ta'ala jadikan makhluk-makhluk ini yang bernyawa ini, makhluk hayawan ke makhluk orang, saghiraha wa kabiraha, yang besar ke yang kecil, min nutfatin dha'ifatin mimma immahin, daripada sumber air mani, kalau titik tengah jalan orang tak ambil, summa nammaha wa kammalaha, Allah Ta'ala besarkan kita sampailah jadi kita besar. As-sani anna nutfata jismun mutanasibul ajza. Jadi air mani ni, daripada air mani pula dia jadi pelbagai bentuk. Kita kata Masya Allah, itulah kuasa Allah Azza wa Jalla. Penciptaan yang Allah Ta'ala cipta cukup mantap, cukup halus, cukup teliti. Semua ini menjadi dalil kepada keagungan dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Jangan lupa, hai manusia, kaya ke miskin, susah ke senang, faedah yang kelima ini sebagai orang panggil hemorrhage lah kalau kita gak. Orang kapur kata mati awah. Manakala orang masuk tu, masuk awah yang terakhir tu, dia nak angkat dah. Ni istilah orang kapur, dia panggil mati awah. Tak tahulah kok mana boleh terjemah ke orang Malaysia tu, terjemahlah di tadi ruang komen tu, mati awah ni apa benda. Mati awah ni mana orang panggil penutup perbincangan. Allah kata wa anna alaihi nash'atal ukhra. Allah kata apa? Tengok ayat yang terakhir, ayat 47. Wa anna alaihi nash'atal ukhra. Allah Ta'ala lah yang berkuasa, dialah yang tak menghidupkan semula makhluk-makhluk yang mati. Dalilun ala anna Allah Ta'ala aujaba ala nafsi an yab'asan nas. Allah Ta'ala dah tetapkan peraturan dia akan hidup balik manusia. Kalau manusia ni hidup tak ada mati tak hidup semula, banyaklah kepincangan yang berlaku atas dunia ini berlalu tanpa balasan. Nanya, ada orang susah sepanjang hidup dia, kena zalim, kena nanya, kena tu, kena ni, tiba-tiba dia mati free ya? Lah. Ada orang yang zalim, ngenak pada orang, tiba-tiba dia mati free ya? Lah.
Mana orang yang kena inaya di akhirat kita akan jumpa, tuan, awak dulu buat saya sekian-sekian. Orang yang zalim fa la ya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun. Orang yang zalim dia akan tahu di mana hujung pangkalnya. Kamu dulu atas dunia ni sombong, zalim, boleh buat macam-macam, sekarang kita jumpa. Maknanya kalau di dunia ni ada orang kaya yang infak kepada orang miskin, habis duit dia banyak, di akhirat dia akan tengok pahala dia banyak. Orang miskin pula yang walaupun dia susah tapi dia baik jiwa dia sabar, Allah Ta'ala angkat darjat dia dengan sebab kesabaran dia. Kita kata semua ni adanya akhirat ini, nasyatul ukhra, Allah merupakan satu keadilan Allah Azza wa Jalla untuk membalas orang-orang yang baik dengan balasan yang baik dan membalas orang yang buruk dengan balasan yang buruk. Maka para jemaah sekalian, ayat ini menjadi orang panggil handbrake lah kepada kita. Orang yang zalim berhenti, kita akan dibicara di hadapan Allah. Orang yang pemurah, orang yang baik, teruskan, tambah lagi, sebab kita ada pulangan yang besar di akhirat. InsyaAllah para pelajar sekalian, kita akan sambung lagi ayat 50 dalam sidi yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.